Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 28 Jun bersama saya Bumawin. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS memainkan peranan penting untuk kerajaan Sarawak dalam menghasilkan kepakaran dalam bidang pertanian moden. Menegaskan perkara itu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, Sarawak mempunyai tanah yang luas dan mampu menjadi pengekspor makanan dan bukannya pengimport makanan seperti yang berlaku ketika ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng menjelaskan langkah ini perlu dalam usaha kerajaan negeri mengatasi masalah krisis bekalan makanan mentah yang dihadapi oleh negara ketika ini. Bagaimanapun beliau berkata, kerajaan Sarawak tidak boleh merealisasikan hasrat itu secara bersendirian dan memerlukan UNIMAS untuk menterjemahkan komitmen itu dalam memacu kelestarian kepakaran dalam bidang tersebut. Beliau menambah, kerajaan menetapkan dasar namun untuk membawa perubahan konkret perlulah datang daripada komitmen semua pihak untuk lebih berdaya tahan dan utuh. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Pro-Chancellor UNIMAS berkata demikian pada Majlis Convocation Komemoratif UNIMAS di Kota Semarahan. Pada majlis itu juga, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dilantik sebagai Pro-Chancellor kelima UNIMAS yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak. Lantikan tersebut berkuat kuasa 24 Januari tahun ini sehingga 23 Januari 2025. Perubahan ekonomi dunia dari memerlukan minyak kepada data pastinya memerlukan lebih ramai usahawan digital dilahirkan. Bersama wartawan Firdaus Arasi Idris bagi merungkai lanjut mengenai Tegas Digital Village TDV yang melahirkan usahawan ekonomi masa depan. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas telah dimulakan pada Januari 2019. Ia diilhamkan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng pada tahun 2017 untuk membantu komersialan dan pemindahan teknologi selain mempromosi inovasi dan keusahawanan digital dalam kalangan penduduk Sarawak. Pembinaan TDV di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching merupakan pemacu strategi ekonomi digital Sarawak 2018-2025 yang dibuka secara rasmi pada 22 November 2021. Kewujudan Tegas Digital Village ini adalah bukti kukuh supaya mereka selit digital literate dan berwawasan dan berpandangan jauh supaya mereka boleh bersaing di pentas dunia. TDV akan berfungsi sebagai tempat paling penting untuk Sarawak menghasilkan produk yang berasaskan teknologi yang mempunyai makmal uji kaji, ruang pejabat atau meja yang boleh disewa selain studio, pencetak 3D dan yang akan datang Makers Lab yang menyediakan peralatan yang boleh disewa untuk pembuatan atau uji kaji pelbagai jenis produk baru. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2017 mengatakan bahawa transformasi digital menerusi produk dan dari sudut teknologi akan menambah nilai berjumlah $1.7 trilion Amerika berbanding industri minyak dan gas menjelang tahun 2025. We must get people to be aware of the importance of technology in our economic development. That has to do with what we call human development and innovation. The society has to transform and change mindset. Kalau Microsoft started with garage, kita dah ada incubator atas. You can start, all the facilities are there. That is why I gave you full support because I want to transform. Meskipun baru saja beroperasi pada November tahun lalu, hampir setiap ruang pejabat di TDV yang lengkap dengan kemudahan disewa oleh 11 usahawan digital yang mula berjinak dalam bidang tersebut termasuk media digital, I Love Borneo dan pemaju permainan video Control D Studio. In this journey lah. So 2018 we started to grow and then we grow from I think daripada first seorang full hire and then we go to 2, 3, 4 and then now kami orang dah
about 12 orang lah. Yes, so all of these 12 orang dan they are content creators, they are writers, they are also software engineers. So we are honored lah dapat collaborate dengan Tegas. So there's one daripada Tegas Tech Immersion Program, TTIP, which he was with us for 6 months. This is very good program sebab Tegas cover yang pun allowance. So Tegas cover yang pun allowance to ada program. Then we expose him to the real world project. And then of course after dapat exposure ni anan dah fit, then what we do next is we offer full time employment terus lah. So this all started as a final year project, and in our university, so our final year project was actually like an augmented reality mobile game that takes inspiration from the local indigenous Kayan community tattooing. It's kind of centered around like a young Kayan girl who goes about her tattooing journey. Because it isn't just like a physical art form, but there is also some sort of spiritual belief to it. It has always been like a very like internal thing, really just like our small group, small circle of people, until we got into Tegas, and then they started to introduce us to different mentors, and from there we also started to network with different people. Selain Tegas Digital Village, usahawan digital di Sarawak kini juga lebih terdedah dengan kepakaran dari luar negara menerusi International Digital Economy Conference Sarawak, IDEX. Dibangunkan berasaskan Silicon Valley di Amerika Syarikat, Tegas Digital Village menyediakan ruang yang mudah untuk mereka yang mula bergiat dalam bidang digital, seperti menyediakan meja khas seperti ini, dan juga memudahkan usahawan digital muda memulakan perniagaan mereka dengan ruang pejabat kecil seperti ini yang sedia untuk disewakan. Firdaus Arashi Idris, RTM. Balai Pasukan Bomba Sukarela di air di Kampung Seberang Kedai Limbang bakal dinaik taraf dan diperkasakan. Menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman Layas Huzaini, balai itu kini dalam proses perbincangan. Kemungkinan balai-balai bomba yang di air ini akan dinaik taraf dan dioperate oleh mungkin seorang dua PSM, pegawai bomba sepenuh masa, dan selebihnya diuruskan oleh pasukan bomba sukarela dan juga pegawai bomba bantuan. Sebab untuk mengoperasikan sebuah balai bomba ni dengan aset yang ada dan juga keanggotaan ni akan memakan belanja yang besar lah, dan berdasarkan pada risiko. Jadi apa yang kita buat, kajian kita buat, kampung seberang kedai ini memang ada kemungkinan untuk ditubuhkan besar, dan kita akan perkasakan pasukan bomba sukarela yang sedia ada dengan pertambahan dari segi kelengkapan lah, bot dan juga pemangkut. Memang di dalam pertimbangan kita lah. InsyaAllah kita akan laksanakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri perasmian program Bomba Komuniti Celik Suri PowerPoint, kempen keselamatan kebakaran dan Prisma Limbang di seberang Kedai Limbang. Sepanjang 2 hari pelaksanaan program, pelbagai aktiviti diadakan termasuk sesi taklimat, latihan keselamatan dan kelas teori yang disertai 92 orang ahli pasukan bomba sukarela dari 8 buah kampung di Limbang. Terdahulu, beliau turut menghadiri sesi pelancaran life saving appliances dan majlis keselamatan aktiviti di air di tebingan Sungai Limbang. Majlis Perbandaran Sibu MPS akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk memantau sebarang penyalahgunaan lesen premis makanan oleh pengusaha-pengusaha di Bandar Sibu. Pengerusi MPS Clarence Ting Eng Hor berkata, premis yang memiliki lesen tidak dibenarkan menjual minuman beralkohol di premis masing-masing. Pemilik lesen itu juga tidak dibenarkan beroperasi seperti pusat hiburan yang menyediakan set karaoke, persembahan muzik berkumpulan dan pembesar suara.
Selain itu, masa operasi premis makanan juga hanya dihadkan sehingga tengah malam berbanding pusat hiburan yang dibenarkan beroperasi sehingga pukul 3 pagi. Paling utama, peraturan MPS menetapkan pusat hiburan tidak boleh beroperasi di premis yang terletak dalam lingkungan 100 meter dari kawasan perumahan. We are working with the police to do what? To ensure that we are working together so that the police will enforce this closure time as well. This is very important so that we do not disturb the public. And then these people do not flaunt the license conditions are set on them. Clarence Ting bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli MPS di Wisma Sanyan Sibu. Bagi penguatkuasaan seperti merampas peralatan seperti set karaoke dan alat pembesar suara pula, ia terletak di bawah bidang kuasa pihak polis. Isu pemilik lesen kedai makanan menyalahguna lesen untuk mengoperasikan bistro di Sibu merupakan salah satu isu yang hangat dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Selain isu tersebut, antara perkara lain yang dibincangkan adalah mengenai penganjuran Festival Kebudayaan Borneo BCF yang akan diadakan bermula 18 hingga 23 Julai depan. Sebelum BCF, Festival Makanan akan diadakan lebih awal bermula 8 Julai. Baik, ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jumlah jangkitan virus tersebut sedikit meningkat minggu ini dengan merekodkan 354 kes berbanding minggu lepas yang merekodkan 29 kes lebih rendah. Menurut kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kes kritikal pada tahap 4 dan 5 merekodkan 5 kes berbanding 349 kes pada kategori 1 dan 2. Dalam pada itu, daerah Kuching mencatatkan 2 angka sepanjang minggu ini dengan 97 kes, diikuti Miri 62 kes dan Sibu 55. JPBN turut merekodkan hanya 5 daerah bebas daripada sebarang kes jangkitan minggu ini melibatkan Pakan, Telang Usan, Pusak, Tanjung Manis dan Matu. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 28 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat.